الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله كان توابا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muqaddimah surah Al-Muzammil. Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 20 ayat. Dinamakan surah Al-Muzammil, yang berselimut, kerana pada awal surah ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang berselimut supaya bangun mengerjakan sembahyang tahajud pada malam hari. Intisari kandungannya mengarahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umatnya supaya membiasakan diri masing-masing dengan ibadat yang berat kepada hawa nafsu. Kerana Allah Ta'ala akan menurunkan kepada baginda wahyu Al-Quran yang mengandungi perintah yang berat kepada orang-orang yang tidak bersedia menyempurnakannya. Sebelum itu diperintahkan supaya membaca Al-Quran dengan tartil, yakni dengan bacaan yang terang jelas dan betul menurut hukum tajwid. Diterangkan pula keistimewaan beribadat pada saat yang sunyi sepi. Sebenarnya sembahyang dan ibadat malam lebih kuat kesannya kepada jiwa dan lebih tetap betul bacaannya. Kemudian digalakkan supaya menyebut dan mengingati nama Allah terus menerus siang dan malam. Dan hendaklah menumpukan amal ibadat kepada Allah dengan sebulat-bulatnya dan seikhlas-ikhlasnya. Setelah itu diberi amaran kepada golongan kafir yang menentang seruan Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya mereka masih berdegil, maka akibatnya amatlah buruk seperti yang telah menimpa Firaun dan kaumnya. Sesungguhnya keterangan-keterangan yang mengandungi amaran ini menjadi peringatan. Oleh itu sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya, dapatlah ia mengambil jalan yang membawa kepada Tuhannya dengan iman dan taat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu waq'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Wahai orang yang berselimut, bangunlah sembahyang tahajud pada waktu malam, selain dari sedikit masa yang tak dapat tidak untuk berehat, iaitu separuh dari waktu malam, atau kurangkan sedikit dari separuh itu, ataupun lebihkan sedikit daripadanya. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Sayugilah engkau dan pengikut-pengikutmu membiasakan diri masing-masing dengan ibadat yang berat kepada hawa nafsu. Kerana sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu wahyu Al-Quran yang mengandungi perintah-perintah yang berat kepada orang-orang yang tidak bersedia menyempurnakannya. Sebenarnya sembahyang dan ibadat malam lebih kuat kesannya kepada jiwa dan lebih tetap betul bacaannya. Kami galakkan engkau dan umatmu beribadat pada waktu malam. Kerana sesungguhnya engkau pada siang hari mempunyai urusan yang panjang kira bicaranya. Dan sebutlah dengan lidah dan hati akan nama Tuhanmu terus menerus siang dan malam. Serta tumpukanlah amal ibadatmu kepadanya dengan sebulat-bulat tumpuan. Ialah Tuhan yang menguasai timur dan barat. Jadi Tuhan melainkan dia, maka jadikanlah dia penjaga yang menyempurnakan urusanmu. Dan bersabarlah terhadap apa yang dikatakan oleh mereka yang menentangmu. Dan jauhkanlah dirimu dari mereka dengan cara yang baik. Surah yang kita akan tafsirkan pada malam ini dinamakan dengan surah Al-Muzammil. Surah Muzammil merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berselimut itu ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Seolah-olah bila disebut wahai orang yang berselimut, ini wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan surah Makkiyah yang diturunkan pada permulaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada peringkat awal Nabi mendapat wahyu di kota Makkah Al-Mukarramah di Gua Hira. Ia mengandungi 20 ayat. Dinamakan dengan nama surah Al-Muzzammil yang memberi maksud yang berselimut dengan pakaiannya. Kerana ia membicarakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada permulaan wahyu. yakni selepas wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka turunlah surah Ya ayyuhal muzammil dan juga surah Ya ayyuhal muddaththir. Yang keduanya memberi makna yang sama dan perintah yang sama dalam menyampaikan dakwah. Surah ini dimulakan dengan perintah Allah Ta'ala kepada Rasulnya supaya meninggalkan selimut untuk bangun malam menyampaikan dakwah Nabi SAW. Hubung kait surah ini dengan surah Al-Jin sebelum ini. Kalau sekiranya dalam surah Jin ditutup dengan perintah Allah supaya Nabi SAW terus menyampaikan wahyu Allah, terus menyampaikan risalah dakwah daripada Nabi SAW, daripada Allah SWT. Maka surah ini Allah Ta'ala menyebut pada permulaan lagi untuk melaksanakan dakwah. Melaksanakan dakwah untuk disampaikan kepada seluruh makhluk. Kemudian kalau kita lihat dalam surah yang terdahulu menceritakan bagaimana reaksi jin dan manusia dalam dakwah Nabi SAW, maka dalam surah ini Allah Ta'ala memerintahkan supaya Rasulullah meneruskan dakwah, apapun bentuk reaksinya. Kandungan surah ini mengandungi petunjuk-petunjuk Tuhan kepada Nabi SAW. Bagaimana yang perlu Rasulullah lakukan dalam perjalanan dakwah Nabi SAW. Surah inilah bimbingan pada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah SAW nak menjalani dakwah ini. Bagaimana Rasulullah nak mendapat kekuatan dalam dakwah. Dijelaskan dalam surah ini. Dan surah ini juga memberi amaran kepada orang-orang musyrikin yang menolak dakwah Nabi SAW. Dimulakan surah ini dengan memerintahkan Nabi SAW supaya melakukan qiyamul lail walaupun sedikit dan membaca Al-Quran secara tertil. Yang keduanya ini bertujuan untuk menguatkan roh dan jiwa bagi menghadapi perintah Allah yang besar, bagi menghadapi cabaran dakwah dan tribulasi. Maka perlu dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam secara berterusan, iaitu qiyamul lail dan membaca Al-Quran. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan bahawa beratnya perintah Allah. Wahyu yang diturunkan mengandungi perintah-perintah Allah yang agung, yang besar, yang berat. Kenapa berat? Kerana ia bertentangan dengan nafsu. Dan kerana ia adanya ganggu gugat daripada syaitan. Dan juga ganggu gugat daripada godaan-godaan dunia. Kerana itu perintah Allah SWT ni berat. Berbanding kita melihat perintah nafsu. Perintah nafsu, gunung Kinabalu pun dipanjat. Gunung Everest pun dipanjat. Kalimanjaro pun dipanjat. Gunung Tahang pun dipanjat. Perintah Allah, subuh pun payah. Dah 40 tahun hidup dah payah. Kerana apa? Begitu berat. Kerana perintah-perintah Allah nampak macam simple. Nampak macam simple. Tetapi ia berat kerana gangguan yang banyak. Kerana itu Allah SWT menceritakan tentang beratnya kandungan perintah Allah dalam wahyu yang diturunkan. Dan Allah memerintahkan Nabi SAW supaya sentiasa ingat Allah siang dan malam. Dan menzahirkan tauhid, ini menyeru manusia pada tauhid kepada Allah. Dan sentiasa menyerahkan urusan kepada Allah. Jangan rasa lemah, jangan rasa putus asa, sentiasa serahkan urusan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala menyatakan tentang perintah kepada Nabi SAW dengan firman-Nya, fattakhidhu waqila, maka hendaklah engkau sentiasa menjadikan Allah sebagai pembantu, Allah sebagai penyerah segala urusanmu.
Dan surah ini juga memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bersabar dengan kejahatan orang-orang musyrik. Sama ada kejahatan berupa perkataan mereka dengan pelbagai tuduhan, dengan pelbagai fitnah yang dilemparkan. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan supaya tidak mempedulikan segala ugutan-ugutan orang-orang kafir. Diugut macam mana pun, maka jangan dipedulikan. Serahkan kepada Allah. Dan surah ini ditutup dengan memberitahu kepada Nabi SAW keringanan melakukan qiyamul lail. Pada permulaannya, Allah Ta'ala mewajibkan Nabi SAW melakukan qiyamul lail seluruhnya. Kemudian diringankan untuk dia berqiyamul lail 1/3 malam sahaja. Diringankan kepada Nabi SAW. Dan diringankan kepada para sahabatnya, pada umatnya. Dan cukup dengan membaca apa yang mudah daripada Al-Quran yang diturunkan. Dan melaksanakan ibadat solat yang fardu, mengeluarkan zakat dan senantiasa beristighfar. Kerana surah ini diturunkan sebelum diwajibkan solat 5 waktu. Maka pada permulaannya diwajibkan qiyamul lail kepada Rasulullah dan kepada umatnya. Dan tempoh qiyamul lail itu pula panjang. Dan membaca Al-Quran pada waktu qiyamul lail juga banyak. Maka pada akhir surah ini Allah meringankan tempoh qiyamul lail. Dan tempoh bacaan Quran di tengah malam. Bahkan Allah meringankan kepada umatnya dengan tidak mewajibkan qiyamul lail, bahkan menjadi sunat. Dan kekal kewajibannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sesudah diturunkan kefarduan solat. Okay, ini di antara perkara yang disebut oleh ulama yang diwajibkan kepada Nabi tidak diwajibkan kepada umatnya, iaitu qiyamul lail. Sama juga seperti solat witir, diwajibkan pada Rasulullah tidak pada umatnya. Sama juga tentang udhiyah, korban, diwajibkan kepada Rasulullah tidak umatnya. Umatnya sunat muakkadah. Rasulullah wajib melakukan udhiyah, yakni melakukan korban, dan Nabi tak pernah tinggalkan. Ini sebahagian disebut khususiat. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib, umatnya tak wajib. Tapi ia amat dituntut untuk mendapat kekuatan sebagaimana kekuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Apakah sebab Allah Ta'ala panggil Nabi SAW, wahai orang berselimut? Apa cerita atau apa latar belakangnya? Diriwayatkan tentang sebab turun ayat ini. Kata Ibn Abbas, pada permulaan wahyu diturunkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi mendengar suara malaikat, melihat malaikat, Nabi merasa gerung dan gentar. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mendatangi keluarganya, isterinya Khadijah, lalu berkata, zammiluni, zammiluni, selimutkan aku, selimutkan aku. Dek kerana ketakutan. Pengalaman pertama melihat malaikat, menggerungkan, menakutkan. Diriwayatkan daripada Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmizi dan lain-lainnya daripada Jabir bin Abdullah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, aku selalu berada di Gua Hira. Dan bila mana selesai tahannuf, yakni ibadat di Gua Hira, maka aku turun. Nabi SAW sentiasa beribadat di Gua Hira. Pada permulaan sebelum Rasulullah mendapat wahyu menjadi Nabi dan Rasul. Kadang-kala Nabi naik pagi, turun petang. Kadang-kala Rasulullah SAW berada 3 hari. Dan bila datang bulan Ramadan, Rasulullah akan berada sebulan di Gua Hira. Sambil berfikir, sambil sembahyang, ibadat. Mengikut syariat Nabi Allah Ibrahim AS. Dan berfikir tentang kerosakan umatnya. Berfikir tentang kejahatan umat. Solusi dan penyelesaian. Kadang-kala Rasulullah turun. Dan kadang-kala Khadijah naik menghantar bekalang pada Nabi SAW. Kalau tuan-tuan tengok Gua Hira atau Jabal Nur yang ketinggiannya lebih kurang 600 meter atau 640 meter. Tinggi dia. Ni kalau kita naik lebih kurang sejam. Kalau naik tapi nampak macam tak lulus nak naik, semua tak larat naik. Ini Khadijah naik ketika mana usia Khadijah 53 tahun. Atau 50, atas pada 50. Pada kita tahu Khadijah waktu berusia 40 tahun, Rasulullah umur 25 tahun dia kahwin. Rasulullah mula bertahanuf pada usia 40 tahun. Artinya Khadijah radhiyallahu ta'ala berusia 55 tahun. 55 tahun. Panjat Gua Hira, kita dah garuk dia, dah tinggi, macam mana dia umur macam tu.
Kadang-kadang dalam keadaan Khadijah hamil. Hamil. Naik atas. Untuk bila Rasulullah SAW tak turun, maka Khadijah pun hantar bekal. Untuk kerana Rasulullah SAW mula berada pada satu peringkat disebut tahannus. Tahannus makna berkhalwat. Khalwat maksudnya bertafakur. Memikirkan bagaimana solusi penyelesaian. Dia sampai Rasulullah menjalankan rutinnya, memberi makan kepada fakir miskin, menolong orang yang susah dan berhajat, memuliakan tetamu. Dan ini secara peribadi Rasulullah. Kata Nabi SAW, "Fanadhartu an yamini." Aku melihat ke kananku, aku tidak melihat sesuatu. Aku melihat ke kiriku, aku tidak melihat sesuatu. Aku melihat di belakangku, aku tidak melihat sesuatu. Aku mengangkat kepalaku, tiba-tiba aku melihat malaikat duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Maka aku menjadi gerung dan gemetar. Kata Nabi SAW, bila dengar suara malaikat, duk pandang mana? Kanan tak jumpa, kiri tak jumpa, depan tak jumpa, belakang tak jumpa. Pandang atas, tengok satu kursi. Malaikat Jibril duduk di situ. Dengan memenuhi langit dan bumi. Dan ketika itu kata Nabi SAW, "Fajusistu ay fazi'tu minhu ru'ban." Aku mula merasa takut. Lalu aku bersegera pulang menemui keluargaku sambil berkata, "Dathiruni, dathiruni." Ay makna dia, "Zammiluni, zammiluni." Selimutkan aku, selimutkan aku. Fakultu zammiluni, zammiluni. Maka Allah turunkan ayat, "Ya ayyuhal muddathir." Dan demikian selepas itu Allah turunkan ayat, "Ya ayyuhal muzammil." Surah Muddathir, surah Muzammil diturun serentak pada tempoh yang dekat. Yang pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian Rasulullah bila dengar wahyu pertama, Nabi dah rasa takut. Tapi Rasulullah naik lagi sambil menunggu datang rasa rindu pada wahyu, tapi datang rasa takut. Ketika itu kata Rasulullah, bila dah sempurna aku ibadat dekat Gua Hira, dalam proses aku nak turun, pandang kanan, pandang kiri, pandang depan, pandang belakang. Pada seperti mendengar, seperti mencari suara malaikat, tiba-tiba aku melihat satu kursi yang besar yang diduduki oleh malaikat. Lalu datang rasa gerungku. Lalu aku pulang ke rumah sambil berkata, "Zammiluni, zammiluni." Selimutkan aku, selimutkan aku. Maka turunlah ayat ini. "Ya ayyuhal muzammin." Wahai orang berselimut. Ini bukan waktu rasa nak takut-takut. Laksanakan perintah Allah. Sudah sampainya waktu untuk kamu melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah pertama yang perlu kamu lakukan ialah qumil lail illa qalila. Perintah untuk menguatkan diri. Sebelum memikul perintah Allah, perintah untuk kuatkan diri. Perintah melaksanakan qiyamul lail. Itu kita lihat bagaimana pada permulaan Islam, saya katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam diwajibkan qiyamul lail. Nabi hanya dibenarkan untuk tidur sikit. Demikian juga para sahabat. Kemudian diringankan waktu qiyamul lail dan bacaan Al-Quran. Asal Al-Quran pun kena baca banyak. Kemudian diringankan, bacalah apa-apa yang boleh baca. Sebelum ini dibaca dengan sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita bacakan ini. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil Qur'ana tartila. Wahai orang berselimut, bangunlah malam melainkan sedikit, nisfahu atau separuh daripada yang sedikit tadi atau kurang daripadanya sedikit, atau tambah lagi waktu qiyamul lailnya dan baca Al-Quran dengan bacaan yang tertib. Bila Allah Ta'ala menyuruh baginda sallallahu alaihi wasallam supaya bangun daripada selimut, menanggalkan selimut untuk bertahajud dengan kadar separuh malam. Separuh malam tu, jadi kalau malam 6 jam, 3 jam Nabi kena qiyamul lail. Separuh malam, nisful lail. Ataupun ditambah lagi, jadi 2/3. Asalnya paling minimum ialah nisful lail, separuh malam. Atau ditambahkan lagi dengan 2/3 ataupun kurang sikit, kurang daripada 2/3 malam. Ini perintah supaya Rasulullah memilih antara 1/3 malam, setengah malam atau 2/3 malam. Ini waktu yang Rasulullah diwajibkan untuk qiyam. 1/3 atau 2/3 atau separuh. Sama ada 1/3 malam, artinya kalau malam tu 6 jam, 2 jam kena qiyam. Atau separuh kalau malam tu 6 jam. Maghrib sampai subuh, berapa jam malam tu? Katakan 8 jam ke ataupun 6 jam sebagai contoh. Kalau 1/3, 2 jam. Kalau separuh, 3 jam. Ataupun 2/3, jadi 4 jam. Ini tempoh Rasulullah diwajibkan untuk qiyamul lail. Kalau kita nak kira panjang malam tadi atau perkiraan malam, bermula tenggelam matahari sampailah keluar fajar subuh.
maka itu semuanya malam. Maka kiraannya di situ. Jadi kalau maghrib kita 7 suku katakan, subuh kita 6, maka dikira dalam tempoh tadi. Maka Rasulullah kena ambil separuh. Kalau tak nak separuh, 1/3. Atau 2/3. Ini pilihan yang Allah Ta'ala wajibkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para sahabat pada permulaan Islam. Sehingga Rasulullah berqiyamul bengkak kakinya, dan demikian juga para sahabat sampai bengkak kaki. Yang disebut dalam sirah, hatta intafaqat aqdamuhum, sehingga kaki-kaki para sahabat bengkak di qiyamul yang panjang. Ini kerana jilul awal, generasi awal yang nak menerima perintah menyampaikan dakwah ini berat kerana ubah masyarakat. Dia bukan sekadar ubah individu, masyarakat bukan negara. Tentang kerja nak ubah masyarakat bukan kerja senang. Kita nak ubah anak kita seorang pun darah naik sampai 200. Bayangkan. Nak ubah anak kita seorang. Nak gerak subuh dia sampai sekarang tak payah bangun subuh. Ini nak ubah masyarakat yang sembah berhala, yang saling menindas, yang berbangga dengan keturunan, yang melakukan amalan jahiliah, yang minum arak, yang berjudi, yang membunuh sewenang-wenangnya, yang berdendam, yang berperang tanpa sebab, dan lain-lain kemungkaran yang banyak, yang memutuskan silaturahim, yang menghina bangsa-bangsa yang lain, berbangga dengan keturunannya. Maka Rasulullah SAW nak ubah akhlaknya, akidahnya, bahkan syariat. Dan para sahabat yang akan mendukung Nabi SAW. Maka Allah ajar Rasulullah dan para sahabat dalam mendukung dakwah ini dengan melakukan 2 amalan yang menguatkan jiwa. Apa dia? Qiyamul lail dan baca Quran. Ternyata kedua-dua inilah rawatan obat yang paling agung bagi kita semua. Atau kita pun tuan-tuan. Yang menjadikan kita ni pening, sedih, menghadapi masalah dunia sebab jiwa tak kuat. Jiwa tak kuat. Dan kalau kita tanya bagaimana kita kuatkan jiwa kita? Dalam keadaan kita cuba ukur diri kita dengan orang lain. Habis orang tu tak macam tu, kenapa saya kena? Kita melihat sesuatu dengan hawa nafsu. Kita melihat sesuatu dengan keuntungan yang dekat. Bukan cerita pahala, cerita dosa. Kita lihat keuntungan dekat. Menyebabkan setiap kali datang masalah, jiwa kita runtuh, robek, tak kuat. Padahal kita kata kita beriman pada takdir Allah. Padahal kita kata kita beriman pada syariat Allah. Padahal kita kata apa pun yang Allah Ta'ala tentukan dalam hidup ni baik. Kerana jiwa kita lemah. Tetapi apa sebab jiwa lemah? Pertama, qiyamul lail tinggal. Yang kedua, bacaan Quran pada waktu qiyamul lail. Bukan sekadar bacaan Quran siang hari ni. Bacaan Quran di tengah malam. Kedua-dua ini adalah penguat jiwa orang beriman. Sebab itu dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bila Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu nak hidup macam mana hiduplah. Ish ma syi'ta, kamu akan mati. Tuan-tuan pilihlah, tuan-tuan nak pilih hidup macam mana pun, tuan-tuan akan mati. Cintalah siapa pun kita nak cinta, kita akan berpisah. Kita akan berpisah dengannya. Ini mati, berpisah. Dan lakukan apa pun kamu nak lakukan, ada pahala yang menanti dan ada akibat yang menanti. Dan ketahuilah kemuliaan orang beriman itu ialah qiyamul lail. Syaraf. Qiyamul lail ni panggil syaraf. Apa itu syaraf? Mulia. Mulia kita. Tentang mulia kita bukan sebab orang tu puji, orang ni puji, orang ni bagi pangkat, orang tu bagi gelaran. Orang tu bagi kita pingat. Bukan. Itu bukan syaraf sebenarnya. Syaraf ialah pingat daripada Allah. Apa dia pingat daripada Allah? Iaitu qiyamul lail. Siapa yang melakukan qiyam, dia akan mendapat kemuliaan. Dia akan rasa mulia dirinya. Dengan anugerah dari Allah. Wa izzuhu, dan keagunannya bila dia tidak berhajat pada manusia. Dia tak bergantung pada orang. Istighna'uhu 'anil nas. Tak ada orang kita bergantung. Kalau rezeki kita, rezeki kita. Bukan fulan bin fulan, bukan orang tu, bukan orang ni. Bukan sebab orang tu kita datang mudarat, bukan sebab orang tu kita dapat kerana Allah. Kita tak bergantung pada sesiapa. Bahkan dalam hadis yang lain,
Bila Rasulullah menyatakan alaikum biqiyamil lail fa innahu da'abus salihina qablakum wa qurbatun ila Allah taala wa manhatun anil ism wa takfirun lisayyi'at wa matradatun lidda'i an hasad. Kata Nabi SAW, hendaklah kamu sentiasa qiyamul lail. Ini jalan orang-orang soleh dahulu kala. Semenjak zaman Nabi Adam sampailah zaman Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan orang-orang soleh di kalangannya tak akan tinggal qiyamul lail. Bahkan nak tahu nilai orang soleh, diukur pada qiyamul lail dia. Kata Nabi SAW, hendaklah kamu melazimi qiyamul lail. Dia jalan orang-orang soleh sebelum kamu dan pendekatan kepada Allah dan penghalang daripada dosa dan penghapus kepada segala kesalahan dan yang menghalang sifat dengki sesama kamu. Contoh dengki, obat dia qiyamul lail. Dengki, kita dengki orang. Kadang-kadang orang yang kita dengki, dia pun tak tahu kita dengki dia. Dengki ni boleh datang pada sesiapa pun. Dengki sebab bisnes dia, dengki sebab kaya dia, sebab bahagia dia, dengki sebab ilmu dia, dengki sebab pengaruh dia, dengki sebab lawa dia, dengki sebab segala-galanya. Contoh kita, orang dengki kita tak apa, kita tak nak dengki orang. Maka qiyamul lail ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam matradatun, menghalau lidda'i anil hasad. Segala penyakit disebabkan dengki. Contoh kita dengki tak boleh tidur malam, kita dengki hidup pun tak sihat, dengki orang. Orang yang hidup sihat, segar, bugar, orang tak pernah dengki orang. Bila kita tak dengki orang lain, Allah protect, Allah jaga kita daripada didengki oleh orang lain. Kalau kita dengki orang lain, kita juga seperti backfire. Kena balik kat kita. Kita dengki orang ni, fulan berfulan dengki kita. Akhirnya sama. Sebab itu buang dengki. Lihat segala kurniaan Allah SWT itu. Segala kelebihan yang dia ada itu kurnia Allah. Allah jadikan bisnes dia maju, Allah bagi kat dia. Bukan sebab dia bijak ke apa. Allah bagi dia sekian-sekian kelebihan. Allah memberi pada dia sebagai satu ujian. Dan kita pula diuji dengan cara kita. Kesimpulannya bila para ulama menyebut tentang qiyamul lail. Kenapa penting qiyamul lail dan bacaan Quran di tengah malam? Yang pertama, dia mewarisi sifat ikhlas sebenar. Qiyamul lail ni mewarisi sifat ikhlas sebenar. Sebab apa kita ibadat ketika orang tidur? Orang tak tahu, kita buat kat rumah kita. Kadang-kala pasangan kita pun tidur. Kita qiyamul lail. Dia akan memberikan kita keikhlasan. Kita baca Quran tengah malam. Atau bacalah Quran tengah malam, bangun malam baca. Walaupun baca qul huwallahu ahad. Kan terkejut, payah nak tidur. Buat apa? Pusing gitu tak? Pusing kanan, pusing kiri. Tahu-tahu buah katil dulu. Bacalah Quran sikit. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Baca. Bacalah qul a'udzu birabbil falaq. Baca 3 kali qul Allah menyamai satu Quran. Bacalah surah qul ya ayyuhal kafirun. Menyamai 1/4 Quran. Baca iza zulzilatil ardu zilzala, menyamai separuh Quran. Baca surah yang ada kelebihan-kelebihan. Daripada kita golek sana, golek sana, tak boleh tidur. Baca zikir. Ini semua menjadikan kita dapat kemuliaan. Kemuliaan malam. Tak tunggu kita bangun ambil wuduk, tak tunggu macam tu. Kadang-kadang tak sekuat tu nak ambil wuduk pukul 2-3 pagi. Tak sekuat. Tahu berapa orang kuat ataupun kita lah panjang kita hidup ni, waktu mana bila kita rasa kita benar-benar kuat untuk bangun, kemudian ambil wuduk. Bangun kencing kuat. Boleh. Ni setengah jam kencing pun tak apa. Ambil wuduk 5 minit tak boleh. Berat. Dia jadi macam satu cubaan. Atau kita bila dah batal wuduk nak ambil balik wuduk. Payahnya. Ada air tu, air kita tak ada masalah. Tuan-tuan perasan kalau kita ada wuduk. Pun dah batal wuduk. Ni paisyak ni batal wuduk. Confirm batal wuduk paisyak ni. Nak ambil balik, tak ambil dah. Tunggu tidur pula. Dan kan watak orang beriman, lan yuhafidha 'ala al-wudu' illa al-mu'min. Tidak menjaga wuduk itu melainkan orang beriman. Kalau kita dapat lazimi, batal di wuduk, tu ambil wuduk. Batal je ambil. Jangan tunggu nak tidur pun ambil. Batal wuduk ambil. Siang hari pun sama, lepas subuh, lepas duha batal. Ambil wuduk. Biar waktu kerja ada wuduk. Biar waktu kita bermuamalah yang ada wuduk. Tapi benda tu berat. Padahal wuduk tu mudah. Tak nak tangga stokin lah, alat solat make up tebal Ustaz. Ayah ni. Kemudian adalah cerita-cerita dia tak nak kesat kaki lah, sejuk lah. Tak nak masuk bilik air lah. Tapi kalau dia masuk untuk kencing berak boleh pula. Boleh duduk lama pula. Jadi
Ini dia cobaan dia. Kami wudu, satu benda berat. Tak boleh ambil wudu, bacalah Quran. Walaupun duk atas katil kita. Dan qiyamul lail ini, bangun qiyam dan baca Quran, dia lebih memberikan kepada nilai dalam tadabbur dan tafakkur. Kalau kita sebut tadabbur, tafakkur, muhasabah, dia paling kuat berlaku pada tengah malam. Pastilah kita tadabbur, tengok diri kita sebagai seorang anak, apakah kita jalan tanggungjawab pada mak ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, sebagai seorang ahli masyarakat, sebagai seorang Muslim. Maka dia lebih kuat dalam memberi kesan tadabbur waktu itu. Dan yang ketiga kata ulama, dia lebih memberi kesan pada manusia. Maksudnya, kalau orang jenis qiyamul lail, jenis baca Quran, bila dia bercakap, bila dia nasihat, dia akan beri kesan yang kuat. Ini disebut sebagai oleh Bishr. Kata Bishr, ada orang bila dilihat, hidup hatinya. Ada orang yang bila dilihat, mati hati dia. Ada orang soleh ni tuan-tuan, bila kita tengok, dia hidup hati kita. Hidup, kita jadi ingat agama. Kita jadi ingat akhirat. Kenapa auranya kuat? Sebab dia ni orang jaga qiyam. Dia jaga qiyamul lail, dia jaga Al-Quran tengah malam, bacaan Quran. Maka dia beri satu taksir yang kuat pada manusia. Kita kadang-kadang, bukan kata pada manusia, kita ni didik anak-anak. Boleh tak beri kesan anak-anak dan dakwah kita? Sebab kita tak ada kekuatan melainkan kita berpaut pada nilai ayah dan ibu. Atau kekuatan ayah dan ibu tak selamanya kuat. Sebab saya mak dia kena dengar cakap saya. Tak sekuat. Kerana saya ayah dia kena dengar cakap saya. Tak dengar, saya tarik telinga Ustaz. Sampai bila tuan-tuan nak tarik telinga? Nak gunakan atas kekuasaan ayah dan didik anak. Tak sekuat tu. Sebab waktu tuan-tuan dia bergantung duit dengan kita, rumah dengan kita, makan dengan kita. Ya, waktu dia boleh cari duit sendiri. Waktu dia dah tahu nak lari rumah kawan dia. Waktu dia tahu dia ada kaki sendiri. Ketika itu kita dapati nilai kekuatan ayah dan ibu macam tak ada faedah. Tak guna dah kita cakap, tak dengar. Sebab dia dah ada benda yang selama ni kita ada. Yang saya kata duit, rumah. Dia boleh cari rumah sendiri. Dia ada duit sendiri. Maka kita, mak ayah, perlu tahu apakah kesan yang lebih lama untuk mendidik anak-anak kita. Itu kesan daripada qiyamul lail dan bacaan Quran kita. Kita pun doa pada Allah untuk anak-anak kita. Dan bila mana kita nasihati, dia beri kesan yang besar. Amalkan. Kemudian kesannya kata ulama, dia qiyamul lail dan baca Quran di tengah malam, dia mendidik diri dan menyucikan diri kita. Diri kita pun terdidik. Tuan-tuan, kita ada perangai buruk ni banyak. Macam mana kita fikir nak buang perangai buruk? Ya, yang kita dengar ceramah, dengan nasihat, dah tahu dah benda buruk. Tapi boleh kita tanggalkan benda tu. Kadang-kadang bab ngumpat tak lepas lagi ni. Kadang-kadang cerita orang pun tak habis lagi. Tak kuat kita benda tu. Kita tahu tak betul, salah. Kita tahu benda ni bukan penting. Bagaimana kita nak didik diri kita biar kita ada kekuatan menanggalkan semua benda-benda yang tak elok. Karat-karat dalam hati kita. Maka caranya kata ulama, qiyamul lail. Kemudian tuan-tuan baca Quran di tengah malam. Akhirnya satu persatu sifat buruk kita tanggal. Dan kita bertemu dengan Allah tak buat sifat buruk. Dan kelebihannya ialah waktu taubat yang paling sesuai tengah malam. Ya, taubat ni tuan-tuan setiap masa boleh. Tapi kesan taubat yang paling kuat ialah di tengah malam. Atau bukan sekadar kita minta ampun untuk kita, minta ampun untuk orang-orang yang kita kasihi. Ini Yaqub AS. Ketika mana anak-anaknya berkata, wahai ayah, istaghfir lana. Boleh tak doa pada Allah biar Allah ampunkan dosa. Lalu kata Nabi Yaqub, sa'astaghfiru lakum. Aku akan minta ampun. Kenapa Nabi Yaqub kata akan? Sebab Nabi Yaqub menunggu waktu qiyamul lail. Dan ketika mana qiyamul lail, didoakan pada Allah, moga Allah ampunkan dosa anak-anaknya. Kerana Nabi Allah Yaqub, dia dah Nabi. Dia tahu bila waktu paling hebat. Kita ni bukan Nabi, tuan-tuan. Maka tinggal lagi pada kita waktu yang hebat tu. Ya, waktu yang hebat tu minta ampun untuk kita, minta ampun orang-orang yang kita kasihi. Dan kerana waktu itu paling besar pahala. Bahkan para ulama dalam hadis Nabi SAW menyebut, solat malam kelebihannya seperti sedekah rahsia dengan sedekah terang-terangan. Solat malam itu umpama pahala macam sedekah rahsia, lebih besar pahala. Kerana waktu kita qiyamul lail tak ada orang tahu. Akhirnya seumpama pahala sedekah rahsia. Dan akhir sekali ialah kerana qiyamul lail dan baca Quran di tengah malam ini sifat ahli syurga.
Dan kita tak nak ada sifat ahli syurga. Sifat ahli syurga ialah bangun malam. Walau kalau kita tengok kita ni dah lama dah tidur, lama. Atau kita dah lama dah panjang tidur. Kita boleh sebut qiyamul lail bukanlah maksudnya tuan-tuan tak tidur terus. Mengambil sebahagian malam sebelum subuh. Ambil sebahagian malam sebelum subuh. Dah biasa dah bangun subuh dekat pukul 6, takkan nak bangun pukul 6 juga, bangunlah pukul 4. Ambil sejam setengah. Bangunlah pukul awal sikit misalnya 3:30. Tidur awal sikit. Dia jawapan paling baik untuk bangun awal, tidur awal. Jawapan paling baik. Tak ada tak ayat nak suruh kita mudah bangun. Tak awal tidur awal je. Tidur pukul 1 nak mudah bangun macam mana? Kita orang tua sana, berapa jam nak tidur? 6, 7. Okay, kita pun tengok anggaran daripada waktu tidur dengan waktu bangun. Kata Imam Ghazali, itu paling mudah untuk bangun malam. Melainkan tuan-tuan dah label profesional. Tidur pukul 4, boleh bangun 4 suku. Itu okey. Itu label profesional lah, dia tak kisah. Dia tidur pukul 5, 5:10 dia boleh bangun. Kalau dia kata, saya nak tidur 10 minit. Betul 10 minit. Dia tak ada. Tidur 10 minit. Oh, 4 jam tidur. Ni label profesional yang dia biasa. Kawal diri dia. Tapi kita ni label baru start ni pro. Bukan profesional, baru nak start. Maka tidur biar cukup. Artinya, pukul 9 malam, 9:30 tidur. InsyaAllah boleh bangun 4 pagi, 5 pagi. Dan kita sempat qiyamul lail 1 jam. Solat witir sikit, baca Quran. Kalau tak boleh, juzuk, baca surahnya. Beberapa surah. Maka dia akan menjadi suatu sebab sifat ahli syurga dan kelebihan yang lain. Kemudian bila Allah Ta'ala menyebut warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan secara tartil. Apa maksud tartil? Dengan hukum tajwidnya, dengan makharij hurufnya, dengan memberikan panjangnya secara isma'. Isma' kalau 6 harakat, 6 harakat lah. 5 harakat, 5 harakat lah. Belajar mak jaiz 5 harakat. Kita belajar mak wajib misalnya, berapa harakat? Kita belajar ma'arif li sukun, 6 harakat isma'. Maka lazimi benda tu. Itu dipanggil isma', ikut. Bahawa bismillahirrahmanirrahim. Diberikan alif dengan sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Ini panggil diberikan dengan makhraj huruf yang sempurna sebagaimana disebut yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan hadis Nabi, dalam satu hadis, su'ila an qiraati Rasulullah SAW faqal kana maddan. Ditanya macam mana Nabi baca Quran? Maddan. Maksud maddan, dipanjangkan. Lalu Anas bin Malik memberi contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Maka yamuddu bismillah. Bismillah. Panjangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas dia punya panjang dia. Maka ini cara Nabi SAW baca. Lalu ulama khilaf tentang bacaan Quran berlagu. Ada yang kata tak boleh baca Quran berlagu. Maksudnya berlagu yang kita tengok tarannum tu. Apa hukum tarannum? Yang baca Quran sampai dia dah lari bentuk bacaan dia. Kita kalau sebut panjang 6 harakat, bila orang tarannum ni macam bunyi 16 harakat. Dia baca slow, lagu-lagu. Itu kalau di satu ayat tu mau 15 minit dia baca. Tarik sana, tarik sini panjang. Setengah ulama tidak membenarkan bacaan tersebut. Bukan dia termasuk di antara tanda akhir zaman. Orang mempertandingkan Al-Quran tidak mendapat manfaat daripadanya. Dan sebahagian besar ulama kata tak ada masalah boleh. Kerana ada hadis Nabi SAW yang menyatakan zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara kamu. Dan hadis laisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukan di kalangan kami yang tidak melagukan Quran. Maksudnya yang mengaji tarannum tu, yang belajar semua bentuk lagu-lagu. Setengah ulama kata boleh, setengah ulama kata tak boleh. Bukan mereka menganggap ia satu bentuk tanda-tanda kiamat. Dalam hadis diriwayatkan di antara tanda-tanda kiamat, kata Nabi SAW, ayyuttakhadhal Quran mazamir wa qala yuqaddimuna ahadahum laysa bi aqra'ihim wala afdalihim liyughayniyahum ghinaan. Di antara tanda kiamat, Quran dijadikan sebagai serunai-serunai, seruling-seruling, yang menghiburkan. Maka diutamakan orang yang bukanlah yang paling pandai Quran untuk menyanyikan Quran. Maksudnya untuk melagukan Quran tersebut. Sebagaimana yang dilakukan dengan kaedah hari ini. Sebab itu kaedah itu tidak wujud pada zaman Rasulullah SAW dan zaman para sahabat. Tapi setengah ulama kata tidak ada larangan. Maka Rasulullah menyatakan lagukan Quran. Lalu ulama memberi beberapa kawaid atau syarat.
Jangan sampai merosakkan dia punya lahan. Atau jangan sampai merosakkan dia punya lagu, merosakkan hurufnya, sifat hurufnya. Dia nak panjang sangat nak berlagu. Termasuk azan. Kadang-kadang azan dia nak panjang sangat. Panjang punya azan dia. Sehingga dia lari dia punya, kita katakan mat dia yang sebenar. Dia panjangnya melampau-lampau. Maka ini juga setengah tidak membenarkan. Namun kita melihat pada pandangan yang lebih ringan, yang menganggap ini di antara keindahan bacaan Quran dan keindahan azan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, pas suruh baca Quran, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Inna sanulki alaika qawlan thaqila. Kenapa disuruh qiyamul lail dan baca Quran? Kerana kami akan menurunkan perintah yang berat. Kefarduan solat. Kefarduan yang pelbagai. Hukum hakam yang pelbagai. Kesemuanya itu berat untuk ditanggung, untuk dipikul, untuk dilaksanakan. Kerana saya katakan dawafi atau dorongan-dorongan pelbagai. Pertama, sumpah syaitan untuk kacau. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kata Iblis, aku akan halang semua jalan-jalan yang menuju ke syurga. Semua. Sebab itu kita dapati bila nak buat baik, jalan itu akan dihalang. Tuan-tuan ada niat je nak buat baik, maka niat itu akan terbatal bila tuan-tuan lama mengambil masa yang lama untuk buat. Niat rasa nak puasa 3 hari. Niat saya nak puasa Isnin Khamis. Bila nak start? Masa tahun depan kot nak start. Kita ni. Sampai tahun depan ceritanya sama. Dia panjangkan akhirnya tengok tahun depan saya lagi sebab tahun depan ni start baru 3-4 hari lagi sebab tahun depan lagi lah satu hari. Itu cara syaitan. Sebab tu bila syaitan bersumpah, semua jalan kebaikan dia akan duduk kat situ. Yang saya selalu sebut kalau tuan-tuan niat nak baca Quran. Tuan-tuan cuba niat sekarang Ustaz lepas kuliah Ustaz kita nak baca Quran. Cuba niat sekarang. Kau nak beritahu banyak-banyak baca. Lepas Ustaz kuliah, kita tak nak balik lagi Ustaz, kita nak baca setengah juzuk Quran. Tengok boleh duduk tak? Baru nak duduk suami pun orang kata balik. Baru nak duduk isteri dah berdehem belakang. Bangun suami. Kalau dia nak duduk tu baru niat. Maka gangguan tu datang. Kita kat rumah niat, cuba niat kat rumah. Ni lepas solat subuh, kita nak buat sesuatu. Yang baik, yang bersifat ibadat. Kita akan dapati bila kita menangguhkan sikit je. Pergi bilik air sekejap. Terus tak jadi buat. Itu kerana kita sebut berat ibadat. Bukan semudah itu ibadat ini. Baik sedekah, baik sembahyang, baik baca Quran, baik zikir. Tuan-tuan nak iltizam zikir selawat aje 100 kali sehari. Boleh tak iltizam? Boleh Ustaz. Hari Jumaat ingatlah, hari lain lupa. Akhirnya kita lebih mudah buat benda lain. Syaitan akan lupakan kita. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, "Wa ma ansani illa syaitanu an azkurah." Tidaklah melupakan aku melainkan syaitan. Syaitan akan jadikan kita lupa untuk buat baik. Kalau dia tak boleh halang kita buat baik cara jangan buat, dia akan lupa je. Itu kita kalau berjanji buat baik, cepatnya lupa. Kita berjanji buat baik, saya janji nak belanja orang makan. Lupa. Tahun depan ingat balik. Tapi kawan tu dah arwah dah mati dah. Baru dia ingat, mati dah orang saya janji. Syaitan melupakan. Kan itu bila kita nak je buat sesuatu, segerakan. Selalu Allah sebut dalam Quran, fastabiqu khairat. Segera buat baik. Segera buat baik. Kenapa dia suruh segera? Kerana bila tuan-tuan tangguh, itulah dia matiyatus syaitan, kenderaan syaitan. At-taswif, jundun min junudu iblis. Menangguhkan itu ialah tentera iblis. Maksud iblis dia hantar tentera dia, apa nama tentera dia? Penangguhan. Tangguh je. Saya niat tahun ni Ustaz nak khatam Quran sebulan sekali. Nak start bila? Start esok lah terus. Esok tak boleh Ustaz, esok ada mesyuarat. Esok saya ada meeting nak jumpa orang tu. Memang tak lah. Ustaz saya ni, saya pencing, saya ikut kuliah Ustaz. Bila pencing? Lagi 5 tahun. Jangan harap. Awak nak ikut sekarang. Jangan cerita pencing-pencing tu. Kan selalu orang cakap pencing nak ikut. Pencing nak ikut. Saya 10 orang cakap pencing nak ikut, semua dah mati dah. Pencing nak ikut. Maksudnya tak boleh tangguh. Tak boleh cerita 3 tahun, 2 tahun, anak besar, anak masuk universiti. Tak ada. Sekarang dengan kemampuan kita sekarang. Boleh sikit pun tak apa. Tapi mulakan sekarang. Jangan kita mula tunggu duit banyak, tunggu masa lapang betul. Baru nak buat kebaikan, tak adanya peluang tu. Saya kaya, saya sedekah. Jangan. Sekarang. Berapa sen boleh pun buat lah. Saya kalau lepas pencing nak ikut kuliah. Jangan. Sekarang. Boleh seminggu sekali pun tak apalah. Sekarang. Jangan tunggu pencing. Sebab bila pencing start, mula start, maka gangguan pun datang banyak. Banyak gangguan. Itu cerita setiap kali kita nak taat pada Allah.
Kemudian kata Allah, inna nasyi'atal lail hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila. Kerana di tengah malam itu, yakni qiyamul lail itu, ianya memberi kesan yang lebih baik dan membawa kepada jalan yang benar, membawa kepada kata-kata yang betul. Maksud wa aqwamu qila, artinya tuan-tuan sekalian, inilah jalan yang paling benar sekali, jalan yang paling tenang sekali, jalan yang paling kuat sekali untuk kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Allah, innalaka fin nahari sabahan tawila. Kamu di siang hari sibuk. Sebab itu gunakan malam untuk beribadat. Siang memang kita sibuk. Atau anak sekolah, kita kerja, kita ada sekian-sekian. Ya, Allah tahu benda tu. Memang Allah jadikan siang, wa ja'alna an-nahara ma'asha, kami jadikan siang untuk cari kehidupan, cari rezeki, cari duit. Maka Allah suruh kita fokus pada malam. Memanglah tuan-tuan siang ni tak sempat kita nak buat ibadat-ibadat secara fokus. Dengan komitmen kerja. Bayangkan 6.30 dah kena siap. Kalau jenis orang kerja Singapura, berapa nak keluar tu? Maka sibuk. Tapi bila datang malam hari ada kerehatan. Ambil ruang sikit berdasarkan kerehatan yang kita ada. Wazkurisma rabbika. Sentiasa ingat Allah. Watabattal ilaihi tabtila. Maksud watabattal dan bersungguh-sungguhlah. Sibukkan diri kamu sungguh-sungguh dalam mengingati Allah. Maksudnya tuan-tuan, bila kita ingat Allah, biar ingat Allah. Jangan bila ingat Allah, lalu ingat dunia. Maknanya, kalau tuan-tuan sembahyang, itu kan masih ingat Allah. Ingat Allah sungguhlah. Tengah sembahyang, ingat benda tu, ingat benda. Tak ingat sungguh. Kalau tuan-tuan baca Quran, ingat Allah sungguh. Jangan duk baca Quran, duk ingat benda tu, duk ingat benda ni. Bila kita ingat Allah sungguh-sungguh. Dan memang waktu ingat. Kita ni tuan-tuan bila main sungguh-sungguh. Ada tengah main ingat Allah. Tengah-tengah main ingat Allah. Tengah-tengah makan ingat Allah ada. Ni kalau ada nak jadi wali lah tu. Yang ada, tengah-tengah semayang ingat makan. Tengah-tengah baca Quran ingat nak main. Tengah-tengah kita nak belajar ni ingat benda lain juga. Kita tak bersungguh. Ingat. Sebab itu Allah ajar pada kita. Wazkurisma rabbika watabattal. Tabattal ilaihi tabtila. Sungguh-sungguh fokus. Sungguh-sungguh sibukkan diri kamu ingat Allah. Daripada mula takbiratul ihram, sibukkan ingat Allah. Sampailah kita Assalamualaikum warahmatullahi. Daripada mula kita baca Quran, sampailah yang terakhir. Bukan kata ulama, maksud sibukkan diri ingat Allah, bila mana kita baca Quran, jangan fikir nak berhenti kat mana. Baca. Sampailah kita berhenti. Ni belum baca, dah tengok dah muka sebelah kat sini. Memang tak sempat lah muka sebelah. Kan baca, mana nak berhenti. Baca, jangan fikir berhenti lagi. Baca dulu. Baca dulu. Kayaknya kita baca seronok, akhir dapat 2 lai, 3 lai. Tapi kalau tuan-tuan baca, saya selai ni Ustaz. Tak ada selai, setengah lai. Kan kita bila setengah orang, bila baca Quran, dia mula fikir nak berhenti kat mana. Bila nak berhenti kat mana, dia datang rasa jauh. Lambatnya nak sampai. Akhir dia pun lemah. Kita target juzuk misalnya. Ni 20 muka surat. Baca, tengok, baru muka surat 4, lagi berapa 16 lagi. Banyak ni. Akhirnya tak apalah 5 lah dulu, sambung pula. Sebab itu Quran dia ajar, watabattal ilaihi tabtila. Kalau kita baca Quran, jangan fikir nak berhenti kat mana. Baca je, baca. Moga-moga Allah jadikan permulaan baca kita sehingga kita akan sampai dengan bacaan yang lebih banyak. Mungkin niat nak 1 surah jadi 4 surah, 5 surah. Jangan fikir nak berhenti kat mana. Kalau mula kita berfikir nak berhenti kat mana, dia akan berhenti lebih awal daripada apa yang kita nak fikirkan. Itu kaedah watabattal ilaihi tabtila. Kemudian kata Allah, Rabbul masyriqi wal maghrib, Tuhan pemilik timur dan barat. La ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan dia. Fattakhidhu wakila, serahkan segala urusanmu pada Allah. Kata lepas kita cari kekuatan dengan qiyamul lail, kekuatan dengan baca Quran, lalu kita menghadapi segala ujian hidup ini, serah pada Allah. Tapi kita dah buat satu benda yang kuatkan jiwa kita. Yang saya kata hari ni kita mudah dilambung dengan ujian-ujian hidup seperti kita tak ada trust, tak ada kekuatan. Sebab qiyamul lail kita kat mana, baca Quran kita kat mana. Mana benda ni? 2 bekalan paling hebat. Untuk kita menghadapi ujian-ujian hidup yang pelbagai. Ujian anak, ujian pasangan kita, ujian kawan-kawan kita, ujian kerja kita, even ujian dari sudut masyarakat kita. Mana kekuatan kita ada? Yang kira kekuatan fizikal yang makin lama makin merepuk, makin tua, makin mengedut. Yang fikir kekuatan akal makin lama makin buntu. Ambil kekuatan roh.
Kekuatan roh ni tuan-tuan, lagi mana tuan-tuan siram, dia terus subuh. Akal kita ni tuan-tuan, sampai tua, tuan-tuan nak siram macam mana akal? Dah nyanyuk dah. 4 kali orang beritahu, 4 kali tak ingat. Kan akal kita seperti umur kita, dia tua. Fizikal kita dah tua, tuan-tuan nak angkat besi berat mana? Dah tua. Tak boleh dah. Tetapi rohani kita tak. Rohani tuan-tuan bagi dia terus kuat walaupun kita dah tua. Yang lain-lain saya katakan kalau cuba tuan-tuan bagi dengan usia yang tua, dia dah tak boleh tanggung. Otak kita kalau tua tuan-tuan. Kalau kita cuba ni nak subuh otak kita dengan cara berfikir bijak, tak mampu dah, otak dah tua, lemah dah. Fizikal kita pun sama. Cuba memikul beban lebih kuat, dah tak boleh. Kadang-kadang pegang besi 1 kilo pun slip disc, yang kata nak pegang 10 kilo. Dah tua macam ni. Dah tua macam ni. Berpaling belakang pun dah sakit dah. Duduk lama-lama sakit dah. Duduk lama. Tetapi rohani kita, dia unlimited. Setiap kali kita top up dia dengan melakukan ketaatan pada Allah, dia kuat. Akhirnya orang-orang tua yang kuat. Bukan kerana fizikal, tapi kerana rohani dia, hati, jiwa. Maka kata Allah, dalam urusan kamu serah pada Allah. Wasbir ala ma yaqulun, dan apa yang mereka kata padamu wahai Muhammad, sabar. Wahjurhum hajran jamila, maka tinggalkan mereka dengan tinggal yang baik. Apa maksud tinggal baik? Jangan dipikir apa dia kata. Jangan dijawab apa yang dia kata. Jangan dikisahkan apa yang dia kata. Tahu orang kan kata kita macam-macam. Di mana orang-orang musyrik Mekah, mereka berpakat, berkumpul. Bila Nabi SAW menyampaikan dakwah, mereka kata kita nak letak gelaran apa supaya orang jauhi daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita kena fikir suatu gelaran yang menjadikan orang jauh. Kata mereka macam mana kalau kita ni dalam mesyuarat di Parlimen Darun Nadwah. Sebab bila Rasulullah bawa benda lain daripada apa yang mereka pegang, menyembah berhala. Macam mana nak jauhkan orang daripada Muhammad? Kita cari satu label. Tengok, daripada dulu lagi mereka akan cari satu gelaran. Dalam mesyuarat setengah kata gini, apa kata kalau kita katakan dia tukang tenung, kahin, peramal? Jawab mereka, dia bukan peramal tu. Apa kata kalau kita kata dia gila? Jangan tawang ni gila ni. Kata mereka, dia bukan gila. Apa kata kalau kita tuduh dia ahli sihir? Ini gelaran zaman dulu. Zaman kita ni kok pengganas, label macam ni. Apa kata kita kata dia ahli sihir? Lalu kata sebahagian mereka bukan ahli sihir. Habis nak kata apa? Kata dia pemecah belah. Yufarriqu bainal habib wa habibihi. Katakan Muhammad yang bawa benda ni pemecah belah. Akhirnya mereka setuju guna gelaran tu. Kerjanya pecah belah orang. Ustaz-ustaz pun kena. Ustaz tu mengajar pecah belah orang. Mana? Nak cari satu kalimah biar orang jauh. Bila kita nak orang nak satu kalimah cepat untuk jauhkan orang. Kalau zaman kita sekarang, apa kalimah yang orang cepat jauh? Oh gila, tapi tak gila tu. Nak kata dia apa? Munafik. Tak munafik. Oh dia tu suka pecah belah orang. Orang guna, dengar kalimah tu dia macam tak fikir panjang. Akhirnya mereka jumpa Muhammad. Muhammad, kamu kerja kamu pecah belah. Kita orang elok-elok dulu semua berhala datang, kamu pecah belah kata. Sampai kita adik-beradik gaduh. Sampai kita mak ayah gaduh. Sampai kita dulu aman tapi gaduh. Walau dulu lagi tu aman benda bunuh orang. Tapi itu cara mereka pecah belah. Macam hari ni orang kafir bermusyawarah. Nak letak gelaran pun supaya orang jauh daripada Islam. Maka sebut pengganas. Mereka create ISIS. Mereka create Daesh. Mereka fund golongan ini. Tengok ini Daesh. Ini ISIS. Sampai ini tak laku gelaran tu. Mereka letak gelaran Taliban. Tak laku gelaran tu. Apa lagi mereka nak letak gelaran ni? Pengganas. Hampir, kalimah ini juga hampir tak laku dah. Kerana orang dah tengok Yahudi lagi ganas. Langgar semua undang-undang perang. Sampai ni, bila dikembalikan 80 jasad orang Filistin, didapati semua organnya diambil. Bukan sebenarnya sebelum itu lagi. Bila seorang wartawan bertemu dengan tempat pemindahan organ, wartawan tu tanya, daripada mana organ ni diambil? Semua mana? Dia diam. Waktu itu desa-desu menyatakan mereka mengambil organ-organ daripada banduan Filistin di penjara-penjara haram Israel. Ambil organ. Curi buah pinggang, ambil sekian-sekian. Dan baru-baru ni digemparkan bila 80 mayat dalam keadaan dibedah dan organnya hilang. Kita lihat bagaimana kejahatan dia. Jadi, mereka nak kata Islam ganas.
Akhirnya seperti perang ini memberi satu jawapan. Apa ganas? Walaupun di sebalik, kita kata di sebalik ujian Allah, mesti ada hikmah yang baik untuk kita umat Islam. Dia seperti satu jawapan, siapa ganas, siapa langgar undang-undang perang. Siapa sebenarnya jahat, siapa sebenarnya yang memang suka untuk menghancurkan semua orang. Maka kita dapati Yahudi sejahat-jahat manusia. Bukan mereka dengan sengaja bunuh kanak-kanak. Kerana mereka kata kanak-kanak ni nanti bila besar jadi Hamas lah. Baik kita bunuh sekarang. Begitu mereka cakap. Dan menjadi satu benda yang mereka war-warkan dalam masyarakat mereka. Maka Allah Ta'ala ajar Nabi SAW dengan segala gelaran, dengan segala benda yang cuba mereka fitnah, jangan peduli. Wahjurhum hajran jamila. Buat kerja je. Orang kata kita pengganas, orang kata sekian, buat kerja je. Tu buat kerja. Kerana tuduhan hanya dijawab dengan perbuatan. Bukan dijawab dengan perkataan. Tahu kan kalau tuduh kita sesuatu, penat kalau tuan-tuan nak jawab dengan perkataan macam dia. Cukup tuan-tuan buat menunjukkan tak macam dia cakap. Kerana ia lebih kuat daripada menjawab dengan mulut. Dan Nabi SAW tak ada masa untuk menjawab setiap kali tuduhan. Apa yang Rasulullah lakukan ialah terus berdakwah. Kalau setiap kali kita mempedulikan setiap salakkan anjing. Setiap anjing menyalak, kita membaling batu. Akhir batu habis, jadi bukit belah sana. Anjing tu memang kerjanya anjing menyalak je. Kita baling batu dia menyalak, tak baling pun dia menyalak. Maka biar dia menyalak dengan gelaran-gelaran tak baik. Kita kalau kita tahu kita tak macam digelar, teruskan kita dalam kebaikan-kebaikan kita. Orang kata tu tunjuk warak lah, tunjuk tak. Jangan peduli, terus kita buat benda yang kita tahu benda tu memang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Orang kata kita lapor jawatan. Ni ke masjid, rajin-rajin lapor jawatan pengurusi masjid ni. Contohnya. Pergi je, jangan layan benda tu. Sebab kita tahu kita nak cari redha Allah Ta'ala. Biar orang tu ditelan sendiri fitnah yang disebut. Sebab itu kita lihat orang yang kuat, dia takkan pedulikan apa pun orang cakap macam dia. Dia akan terus sibuk dengan kerja dan akhirnya dia buat sesuatu yang menjawab segala tuduhan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.